Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam matematik tingkatan tingkatan 1. Alright, KSSM baharulah. Alright, jom kita teruskan kepada bab seterusnya ataupun subtopik yang seterusnya, iaitu pengenalan kepada nombor positif dan negatif. Alright. Jadi nombor positif dan negatif di sini, adik-adik kena faham berkenaan dengan nombor garis di sini. Alright, nombor garis di sini ataupun garis nombor di sinilah. Alright, ataupun line number. Iaitu apa-apa sekalipun, kosong mestilah di tengah-tengah. Alright. Dan nombor positif mestilah menuju ke kanan. Alright. Menuju ke kanan. Dan nombor negatif menuju ke kiri. Alright. Jadi daripada sini adik-adik kena faham yang mana satu lebih besar dan mana satu lebih kecil. Alright. Dan daripada sini adik-adik sepatutnya boleh faham bahawa di sini dia punya tertibnya akan jadi menaik. Alright. Tertibnya disusun menaik. Sebab apa kita boleh tahu negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Alright. Dan kosong lebih kecil daripada 1 dan 1 lebih kecil daripada 2. Alright. Jadi ini adalah pemahaman yang penting untuk adik-adik faham dahulu, iaitu nombor positif dan negatif. Sama juga nombor di sini, iaitu kadang-kadang line number disusun dengan keadaan menegak. Alright. Apabila menegak, semakin ke atas nombor adalah semakin tinggi. Alright. Semakin tinggi, iaitu nombor yang lagi besar lagi ke atas. Dan daripada kosong semakin ke bawah semakin kecil. Alright, iaitu di sini semakin kecil lah. Di sini ke bawah semakin kecil. Ini menuju ke arah bawah. Alright. Jadi daripada sini banyak soalan-soalan yang akan selalu tanya, iaitu kemahiran adalah untuk comparekan atau bezakan yang mana yang lebih kecil, yang mana yang lebih besar. Sebagai contoh, antara negatif 25 dengan negatif 52, manakah yang lebih besar, manakah lebih kecil? Alright. Jadi, untuk penulisan simbol di sini, kalau di sini kita tulis macam ni atau ke kanan, maksudnya lebih besar. Dan kita tengok negatif 25 lebih besar daripada negatif 52. Kenapa negatif 25 lebih dekat dengan kosong berbanding negatif 52? Sebab apa? Kalau kita lukiskan ni kosong, negatif 25 mungkin di sini, negatif 52 jauh ke kiri lagi. So, kita tahu negatif 25 lagi besar daripada negatif 52. Jadi, untuk pemahaman positif dan negatif ni, cikgu nak minta adik-adik faham berkenaan dengan konsep hutang. Okey, konsep hutang. Kalau di sini konsep hutangnya bermaksud hutang 2, okey, ataupun hutang 1, ataupun fahamlah berkenaan dengan konsep hutang duit ringgit. Hutang RM2, hutang RM1, ini tak ada duit. Ini RM1, RM2 dan sebagainya. Alright. Pemahaman duit dan hutang ini cikgu dah guna sampailah ke besar. Alright, dan sangat-sangat membantu. Ini adalah pengenalan dahulu tentang comparison, tak apa kita teruskan kemudian. Dan penulisan nombornya. Macam mana kita nak tulis nombor positif dan negatif ni? Alright. So kita tengok yang seterusnya. Kalau nombor positif, nombor-nombornya kita tak tulis dia sebagai positif 5. Tak, kita tak tulis dia sebagai yang ni. Tetapi kalau positif 5, kita straight away kita tuliskan dia menjadi 5 sahaja. Okay, so daripada sini adik-adik kena faham, kalau positif tak perlu tulis tambah. Tulis simbol tambah. Okay, alright. Tak perlu tulis simbol tambah. Alright. Jadi kalau cikgu ada contoh-contoh yang lain, alright, sebagai contohnya positif 25, cikgu terus tulis je kepada 25 sahaja. Alright, positif 106, cikgu terus tulis je menjadi 106 sahaja. Jadi kena ingat, untuk nombor positif tidak perlu tulis positif atau simbol je. Tetapi negatif perlu tulis. Sebagai contoh, negatif 3, alright, kita memang tulis je sebagai negatif 3. Jangan tinggal negatif ni. Alright, jadi nota di sini adalah perlu atau wajib. Okey, perlu, wajib, mesti dan sebagainya lah. Alright, dan sebagainya, tulis simbol negatif. Alright.
kena tulis. Kalau tak tulis tak faham nanti. Alright, atau tak tulis jadi nilai yang berbeza. Sebagai contohnya cikgu tulis di sini contohnya negatif 15. Alright, cikgu kena tulis dia sebagai negatif di sini sebab apa? Kalau cikgu tak hilangkan simbol negatif dia akan jadi 15. Dia akan jadi nilai yang salah. Alright, ini maksudnya penulisan nombor dia. Alright, ataupun negatif 138. Alright, sama juga kena tulis ya negatif 138. Jadi tolong ingat adik-adik, negatif mesti dan wajib tulis negatif. Alright, jadi apakah aplikasi dia? Okey, aplikasi dia adalah berkenaan contohnya, contoh dalam keadaan konteks kita penulisan suhu. Dalam penulisan suhu, kita boleh bermain dengan positif dan negatif. Sebagai contoh, ada juga suhu. Kalau kita lukiskan di sini, ini adalah 0 darjah Celsius. Semakin ke kiri, alright, semakin ke kiri semakin sejuk. Tetapi semakin ke kiri semakin negatif. Tetapi semakin ke kanan semakin panas. Alright, sebagai contoh di sini adalah satu sejuk lah, tetapi 25 degree Celsius. Contoh yang lain 38 degree Celsius. Ini ke kanan semakin panas. Tetapi semakin ke kiri di sini boleh jadi negatif 10 degree Celsius, negatif 20 degree Celsius. Alright. Kita nampak di sini penulisan suhu kita bermain dengan negatif dan positif. Alright, dan yang contoh-contoh yang lainnya, antara contoh yang lain iaitu kedalaman dan sebagainya. Tetapi ada situasi yang tidak boleh menggunakan negatif. Alright, ini situasi yang tidak boleh guna negatif, iaitu tinggi. Sebagai contoh, kita tengok tinggi Ali sama dengan 176 cm. Tetapi tinggi Abu negatif 20 cm. Boleh tak kita cakap Abu negatif 20 cm? Tidak boleh dan tak masuk akal. Bukan saja tak boleh, tapi tak masuk akal. Which is impossible lah. Sama juga dengan berat. Boleh tak kita cakap berat berat Sin Ying over here, berat dia sama dengan negatif 30 kg. Tak boleh, tak masuk akal. Mana boleh berat negatif kan? Ataupun berat ikan sekilo. Berat ikan, dah nama sekilo, mestilah sekilo kan. Jadi kalau berat ikan di sini negatif sekilo. Tak boleh, alright? Tak masuk akal. Okay? Kalau negatif tidak boleh pakai. Sama jugalah dengan panjang, kita bermain dengan kilometer dan sebagainya. Ataupun contoh di sini, contoh rumah saya dengan sekolah, beza jaraknya adalah negatif 50 km. Tak masuk akal. Okay? Dan ini adalah aplikasi dia, antara benda-benda yang adik-adik kena tahu. Alright, jadi sampai sini saja video cikgu. Alright, kalau ada apa-apa masalah boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Nantikan video-video cikgu, iaitu cikgu akan buat grup Telegram untuk adik-adik boleh tanyakan dengan lebih lanjut. Alright, itu saja untuk video cikgu kali ini dan bye bye. Thank you guys.